assaulted at my workplace 2 days ago. Sebutkan. And this is the second time. Kali kedua dia. The first sexual offender gets away, but the second one is in the hands of police. Maksudnya, memaklumkan kepada pengganggu tersebut, tolong hentikan. Tapi sekiranya pengganggu tersebut tidak ingin bekerjasama dan terus mengganggu pekerja di tempat kerja, jadi kamu harus mengutarakan komplain ini kepada majikan anda, dan sekiranya pihak pekerjaan kamu ada polisi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 19 LMCR 2422 Kemahiran Berfikir ingin membentangkan tajuk kami iaitu isu gangguan seksual terhadap wanita dalam pekerjaan. Kumpulan kami terdiri daripada Afia binti Jasni, Shanta Darshini anak perempuan Sukumar, Alia binti Muhammad Isa, Aida Zahra binti Mustafa dan Nisrina Syafia binti Kamar Zaman. Adalah menjadi perkara biasa pada era ke-21 ini di mana para lelaki tidak lagi menjadi tunggak dalam mencari rezeki di dalam sesebuah rumah tangga. Telah menjadi sebuah norma bahawa perempuan juga menjadi sumber rezeki di dalam rumah tangga tersebut akibat daripada globalisasi dunia. Namun, di kalangan zaman makin maju, terdapat juga risiko yang mendatang. Antaranya gangguan seksual. Secara amnya, apabila sesuatu perbuatan, perkataan atau apa-apa sahaja yang boleh mengundang rasa tidak senang pada sesebuah pihak. Gangguan tersebut boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, baik lelaki maupun perempuan. Bagi permasalahan kajian bagi isu gangguan seksual, terdapat 5 fakta. Salah satunya adalah daripada berita harian iaitu mengenai seseorang yang lebih berkuasa dan memiliki pangkat biasanya terlibat dalam isu gangguan seksual terhadap wanita di tempat kerja. Hal ini akan memberi kesan yang negatif kepada mangsa secara tidak langsung dalam perjalanan kerjaya mangsa. Fakta yang kedua dalam permasalahan kajian ialah kajian penyelidikan telah dilakukan pada September 2020 mengenai isu gangguan seksual terhadap wanita di Malaysia. Jadi kajian mendapati 62% daripada responden mengalami gangguan seksual di tempat kerja. Manakala 42% pula menganggap bahawa tindakan menghendak wanita adalah bukan gangguan seksual. Hal ini adalah jelas bahawa wanita sendiri tidak mempunyai kesedaran dalam isu gangguan seksual. Jadi permasalahan kajian yang seterusnya adalah mengenai kes mahkamah industri melibatkan seorang majikan dan setiausaha telah dilaporkan. Jadi di sini pelaku telah disabit atas kesalahan gangguan seksual secara verbal, fizikal serta salah guna kuasa dalam skop kerja. Jadi salah satu tindakan dalam kes mahkamah ini menjadi bukti kesalahan gangguan seksual adalah apabila Logan iaitu pelaku memanggil setiausahanya dengan nama panggilan sayang. Jadi hal ini nampak remeh, namun jika mangsa tidak berasa selesa dan takut dengan tindakan pelaku, hal ini akan terlibat dan berkait rapat dengan isu gangguan seksual. Fakta yang seterusnya adalah melalui permasalahan kajian dinyatakan bahawa tidak dinafikan bahawa golongan seksual boleh terjadi pada golongan lelaki. Namun, peratusan aduan menunjukkan bahawa wanita lebih ramai menjadi mangsa berbanding lelaki. Ini adalah kenyataan yang dikeluarkan melalui kempen seminar gangguan seksual di tempat kerja, cegah dan tidak pada tahun 2018. Jadi fakta yang terakhir adalah mengenai gangguan seksual terhadap kru produksi wanita
yang menghadapi situasi gangguan seksual dan mereka diambil kesempatan di tempat bekerja. Mereka diganggu secara lisan dan fizikal di set penggambaran. Namun begitu, mangsa tidak berani melaporkan isu ini kepada pihak berkuasa atas sebab khawatir tidak dapat menerima tawaran kerja di masa hadapan. Jadi hal ini amat merisaukanlah mengenai fakta-fakta dalam permasalahan kajian bagi isu ini. Persoalan kajian yang pertama adalah apakah kelakuan yang dianggap sebagai gangguan seksual terhadap wanita dalam sektor pekerjaan? Kedua, mengapakah gangguan seksual terhadap wanita dalam sektor pekerjaan harus dibendung? Dan ketiga, bagaimanakah cara untuk mencegah gangguan seksual terhadap wanita dalam sektor pekerjaan? Penerokaan punca-puncanya berlakunya gangguan seksual di tempat kerja adalah penting untuk memahami punca asas dan dinamik kuasa yang terlibat. Ianya membantu kita mengenali norma budaya yang membolehkan gangguan seksual berterusan. Pemahaman punca-punca ini menunjukkan kepentingan isu ini dan membolehkan kita menjaga keselamatan wanita di tempat kerja. Budaya patriarki memberikan kuasa dan dominasi kepada lelaki dengan wanita dipandang lebih rendah kedudukannya. Wanita diharapkan untuk tunduk kepada lelaki dan melaksanakan peranan tradisional. Kepercayaan dan stereotip juga menyumbang kepada ketidakseimbangan kuasa di tempat kerja dengan wanita sering dilihat sebagai bawahan lelaki. Budaya ini menyebabkan gangguan seksual diterima dan digalakkan. Wanita di tempat kerja sering menghadapi kemajuan yang tidak diingini, penderaan lisan dan serangan fizikal. Jangkaan peranan jantina dalam masyarakat Malaysia mengukuhkan kepercayaan bahawa lelaki adalah dominan dan berkuasa. Norma budaya ini membuatkan wanita menjadi objek seksual dan terdedah kepada gangguan. Budaya patriarki membantut kemajuan profesional dan pribadi wanita di tempat kerja. Seterusnya adalah kurang kesedaran dan pendidikan. Kekurangan pengetahuan mengenai gangguan seksual menyumbang kepada kelaziman gangguan seksual di tempat kerja. Ramai orang mungkin tidak mengetahui apa itu gangguan seksual menyebabkan isu ini diabaikan dan ditoleransi. Kurangnya pemahaman tentang undang-undang dan prosedur pelaporan menyebabkan jenayah seksual tidak dihukum dan mangsa menderita dalam diam. Kurang pengetahuan tentang pilihan undang-undang dan cara untuk mengejar keadilan membuatkan mangsa merasa keseorangan. Gangguan seksual di tempat kerja cenderung berterusan tanpa kawalan apabila orang ramai tidak tahu hak mereka dan prosedur pelaporan yang betul. Di samping itu adalah budaya organisasi dan dasar yang tidak kukuh. Budaya organisasi memainkan peranan penting dalam memudahkan atau menghalang gangguan seksual di tempat kerja. Tingkah laku yang tidak wajar boleh diterima atau diabaikan dalam tempat kerja memberikan pelaku kebebasan tanpa hukuman. Kurangnya tindakan proaktif dan oleh organisasi dalam menangani dan mencegah gangguan seksual menyokong budaya bebas daripada hukuman. Dasar dan prosedur yang longgar atau tidak berkesan dalam organisasi berkaitan dengan pelaporan, pencegahan dan tindakan tata tertib gangguan seksual menyumbang kepada kejadian yang kerap berlaku. Gangguan seksual masih menjadi isu yang sering berlaku di tempat kerja akibat kelemahan dalam dasar dan prosedur yang tidak berkesan mengancam keselamatan dan kepercayaan pekerja. Seterusnya adalah ketidakseimbangan kuasa dan perwakilan yang terhad. Ketidakseimbangan kuasa dalam struktur hierarki tempat kerja menyumbang kepada berlakunya gangguan seksual. Penyelia atau individu berpangkat tinggi mungkin menyalahgunakan kuasa mereka untuk melakukan gangguan. Mangsa sering berasa tidak berdaya atau takut melaporkan gangguan kerana risiko negatif terhadap kerjaya mereka. Kekurangan perwakilan wanita dalam peranan kepimpinan menghadkan keberkesanan langkah-langkah mencegah dan menangani gangguan seksual. Dengan adanya lebih banyak kehadiran wanita dalam jawatan kepimpinan perlu dipupuk untuk mencipta persekitaran tempat kerja yang saksama dan bebas daripada gangguan seksual.
Akhir sekali adalah stigmatisasi. Stigmatisasi dan ketakutan tindak balas adalah halangan untuk mangsa melaporkan gangguan seksual. Mangsa sering berasa takut reputasi atau kerugian profesional jika melaporkan gangguan seksual. Stigma sosial yang meluas menyebabkan iklim kesunyian bagi mangsa dan perlindungan bagi pelaku. Norma masyarakat adalah untuk menyalahkan mangsa. Ini menguatkan sikap senyap dan membenarkan gangguan seksual berterusan di tempat kerja. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang kesan-kesan isu gangguan seksual. Isu gangguan seksual ini bukan saja melibatkan mangsa tetapi juga memberi impak negatif kepada beberapa pihak lain, antaranya adalah masyarakat dan negara. Pertama sekali adalah kesan kepada diri mangsa. Isu ini menjejaskan diri mangsa dari segi mental dan fizikal. Jika dilihat dari segi fizikal, mangsa mengalami perubahan berat badan dan juga perubahan gaya hidup. Hal ini kerana mangsa akan hilang selera makan yang mengakibatkan kemerosotan kesihatan diri mereka. Jika dilihat dari segi mental pula, mangsa akan mengalami gangguan tidur dan serangan panik akibat daripada trauma yang dihadapinya. Selain daripada diri mangsa, pihak lain yang terjejas adalah komuniti pekerja wanita dan ibu bapa mangsa. Akibat daripada isu gangguan seksual ini, pekerja wanita akan kehilangan fokus terhadap kerja yang menyebabkan kemerosotan produktiviti mereka di sesebuah syarikat. Selain itu, ibu bapa juga akan menerima kesan sampingan akibat daripada keadaan anak mereka yang suka menyendiri. Hal ini kerana keadaan mangsa yang terganggu emosinya akan mempengaruhi situasi keluarganya di rumah. Isu ini juga akan memburukkan nama baik keluarga mangsa. Yang terakhir adalah kesan kepada negara. Isu gangguan seksual yang semakin meningkat akan mencetuskan publicity dan seterusnya mencemarkan imej baik negara kita. Isu ini juga secara tidak langsung menjejaskan kestabilan ekonomi negara. Hal ini kerana isu pengangguran akan meningkat di mana mangsa akan berasa terancam di tempat kerja dan tidak datang bekerja yang mengakibatkan tindakan pemecatan oleh majikan. Terdapat beberapa tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk mengelakkan daripada masalah gangguan seksual ini berleluasa. Antaranya, Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993 di mana Peraturan 4A1 memperuntukkan bahawa seseorang pegawai awam dilarang melakukan gangguan seksual iaitu A. Cubaan merapati atau meminta layanan seksual atau B. Melakukan perbuatan bersifat seksual menyebabkan seseorang yang waras tersinggung, terhina atau tergut. Peraturan 4A2 terbabit juga turut menyenaraikan bentuk gangguan seksual iaitu secara lisan, bertulis dan lain-lain. Ianya tidak terhad di tempat kerja atau waktu kerja selagi mencemarkan imej perkhidmatan awam. Terdapat juga garis panduan mengendalikan gangguan seksual di tempat kerja dalam perkhidmatan awam yang telah diperkenalkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam JPA pada tahun 2005 dan ini telah dijadikan sebuah perkeliling perkhidmatan di bilangan 5 pada tahun 2018. Kemudian, saya akan mengajukan beberapa cadangan bagi menangani isu gangguan seksual. Terdapat 4 langkah-langkah pencegahan yang boleh diambil. Yang pertama, mendapatkan khidmat kaunseling. Mangsa boleh mengadu masalah dan mendapatkan bantuan daripada pakar kaunselor. Pakar kaunselor dapat memberi nasihat dan motivasi kepada mangsa berkaitan cara mengendalikan permasalahan mereka. Mereka juga boleh memberi pengetahuan yang lebih untuk melindungi diri daripada gangguan seksual. Selain itu, mangsa boleh menghubungi atau datang ke pejabat Women's Centre for Change untuk berbincang tentang kes seksual. Women's Centre for Change adalah suatu kempen yang membantu kanak-kanak dan wanita yang didera atau mengalami serangan seksual. Mereka akan memberikan solusi dan langkah-langkah yang boleh diambil untuk anda menangani isu tersebut. Yang kedua, memberikan pendidikan dan kesedaran tentang konsep gangguan seksual.
Badan kerajaan dan bukan kerajaan perlu memainkan peranan penting dalam membangunkan kesedaran dan meningkatkan kefahaman setiap individu tentang pendidikan seks dan memberi maklumat yang sebenar tentang kesalahan seksual. Kesedaran ini boleh dikongsi melalui kursus, ceramah, bengkel, poster, iklan, hebahan di televisyen dan radio. Yang ketiga, memberi amaran kepada pelaku. Tidak semua mangsa akan mempunyai keberanian diri untuk menghadap pelaku gangguan seksual tersebut. Namun, anda boleh mencuba untuk memberi amaran kepada pelaku bahawa perbuatannya merupakan satu bentuk gangguan seksual. Sebagai contoh, anda boleh mengajak seorang teman untuk berdepan dengan pelaku sekiranya anda memerlukan sokongan. Kemudian, beritahu bahawa anda akan melaporkan kepada pihak berkuasa. Yang keempat, membuat laporan. Mangsa haruslah memberanikan diri untuk mendapatkan pembelaan diri. Mereka boleh melaporkan insiden tersebut kepada penyelia atau pengurus sumber manusia. Sekiranya tiada tindakan diambil, kemukakan aduan kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat atau pihak polis. Solusi lain yang boleh dilakukan adalah seperti di India, aplikasi Safe City diasaskan bagi membolehkan orang ramai untuk berkongsi maklumat dan menandakan kawasan kejadian serangan seksual itu berlaku. Mangsa boleh melaporkan tentang pengalaman peribadi mereka dan namanya dirahsiakan. Aplikasi ini boleh meningkatkan kesedaran orang awam tentang tahap keselamatan kawasan tersebut. Jadi kesimpulan yang kita boleh beri daripada isu gangguan seksual ini ialah ia boleh mengakibatkan kecelaruan kesihatan mental seseorang dan lagi serius lagi boleh membawa kepada kecederaan fizikal. Ini boleh memberi kesan yang negatif dalam jangka masa yang lama. Dengan membendung masalah ini melalui perbincangan kita, nescaya persekitaran kerja itu akan menjadi lebih baik. Ini juga akan dapat meningkatkan kualiti persekitaran di tempat kerja dan juga dalam kehidupan seharian kita. Secara tidak langsung, ia akan mengangkat negara kita ke tahap yang lebih tinggi dan selamat. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.